Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan meneruskan sejarah tingkatan 1 dalam bab 4. Topik kita pada hari ini adalah ciri-ciri tamadun awal dunia. Cikgu akan sambung di bahagian kedua 4 ciri tamadun awal dunia ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Ya, adakah anda telah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Linda? Okey, hari ini sambungan di bahagian kedua. Okey, ciri yang keenam iaitu organisasi sosial. Okey, kenapa ada organisasi sosial sebab kita nak tengok kedudukan mereka ataupun hierarki lah. Kerana di setiap kita kata setiap kerajaan ini berbeza hierarkinya. Okey, ini contoh di Mesir organisasi sosial di Mesir. Okey, di mana kita tengok daripada bawah kita ada pembantu rumah dan hamba. Ini yang paling rendah lah. Kemudian kita ada petani dan buruh. Kita ada artisan, orang-orang yang mahir membuat seni ukir, membuat ukiran, karyawan ada ukir patung kan. Okey. Kemudian di sini kita dah ada golongan penyalin kita ataupun penulis yang menulis kita kata kesusasteraan ataupun pesuratan. Kita ada pelbagai syair, pelbagai sajak. Okey. Kemudian di sini kita ada wazir ataupun pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan. Golongan inilah yang akan membantu. Membantu siapa? Membantu raja ataupun ketua pemerintah di negara itu. Okey. Kerana dengan adanya ketua ataupun raja ataupun pemerintah yang paling tinggi, dia akan dibantu oleh pegawai kanan ataupun kita panggil golongan-golongan bangsawan. Okey, kita lihat kepada masyarakat Mesir purba. Okey, dikatakan dekat sini dia kata ada institusi, ada kemunculan institusi dan golongan pekerja yang diwujudkan di dalam dia punya kelas sosial. Okey, di mana kelas sosial itu yang dia bina tadi, segitiga yang cikgu tunjuk tadi, dia adalah berasaskan pekerjaan mereka. So kita tengok yang bawah tadi kita ada hamba dan pembantu rumah. Kemudian ia disusun mengikut kekayaan juga dan juga pengaruhnya. Okey. Kemudian kita ada kedudukan tertinggi yang paling atas tadi iaitu pemerintah. Okey, kalau Mesir purba dia ada nama Firaun lah kan. Okey, kita ada golongan agama di bawah pemerintah tadi dan juga golongan bangsawan. So golongan tertinggi di dalam syarta organisasi ataupun struktur sosial Mesir purba adalah nombor 1 dan nombor 2. Pemerintah tadi Firaun dan juga golongan agama, golongan bangsawan dan juga wazir. Di mana pada golongan kedua tadi yang cikgu cakap tadi, bawah wazir kita ada golongan saudagar dan juga artisan, yang nombor 2. Okey, itu kelas kedua. Dan golongan yang paling bawah tadi, kelas kedua tadi kita ada petani, petani dan juga yang tidak berkemahiran. Dan juga yang paling rendah, tadilah kita ada golongan hamba dan juga pembantu rumah kan. Kalau tengok carta organisasi yang cikgu tunjuk sebelum ini. Okey, hamba terdiri pada 2 kumpulan iaitu hamba perang dan hamba yang dijual. Ya, inilah bentuk carta organisasi. So nampak di sini 1 dan 2 kelas tertinggi. Okey, yang ini dengan artisan nombor kelas kedua, yang ini paling rendah. Okey. Okey, nampak? Inilah cikgu terangkan tadi. Okay. Golongan tertinggi, golongan kedua saudagar dan artisan. Okey, yang kedua bawah kita ada petani tadi. Yang paling rendah kita ada hamba. Ciri yang ketujuh kita akan pelajari hari ini ialah tulisan dan penyimpanan rekod. Kenapa tulisan penting? Sebab apa? Bukti kita, betul? Kita lihat.
tulisan wujud okey pada kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Okey, dia bermula lah, kita wujud lah mulanya pada 5,000 tahun yang lalu. Okey, tulisan, kenapa perlu ada tulisan? Sebab ia nak membezakan kehidupan pada zaman prasejarah yang kita dah belajar pada bab 3 dan pada zaman kita sekarang, iaitu kita sudah bertamadun, kita sudah berubah. Dan manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik. Kalau dulu mereka menulis ataupun contoh dia lukis di dinding-dinding gua, di dinding gua lah banyak kan. Lepas tu kepada ada batu-batu ditulisnya. Kemudian pada zaman kita kata dah bertamadun, ini dah berubah kan, dah ada kemajuan. Manusia mula mencipta tulisan yang lebih baik. Kemudian tulisan itu diciptakan dengan menggunakan ekstrak ataupun simbol lah. Bagi mewakili pelbagai idea. Kemudian apa yang ditulis itu kita akan simpan dia sebagai rekod kerana penting untuk masyarakat yang akan datang. Untuk masyarakat kini lah kita katakan, untuk membuat kajian, untuk melihat apa yang telah berlaku dan juga rekod kepada diri mereka sendiri pada waktu itu. Dan tulisan pertama yang wujud adalah tulisan kita panggil sebagai piktograf ataupun kita gunakan dia sebagai simbol gambar. Inilah tulisan yang wujud pada zaman kita sudah bertamadun. Ya, ini adalah contoh-contoh tulisan. Ini tulisan pada zaman dinasti Shang yang ditulis pada tulang haiwan. Ni tamadun Cina lah ya. Ni nama tulisan kuniform. Yang ditulis yang wujud di tamadun Mesopotamia. Yang ini ditulis sebagai tulisan hieroglif. Diberi nama hieroglif. Tamadun Mesir Purba, nampak tak? Dia guna dalam bentuk-bentuk bergambar jugalah, simbol-simbol. Ada burung. Cikgu nampak burung je, cikgu tahu pun. Lain tu tak tahu nak cakap simbol apa ada kan. Kemudian yang terakhir kita ada piktograf. Yang ini ditulis di tamadun Indus. Ini adalah cap mohor ya. Cikgu jumpa dalam cap mohor tamadun Indus. Nampak piktograf gambar-gambar. Ciri yang ke-8 kita akan lihat hari ini adalah agama dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Kerana kalau kita lihat setiap kerajaan ataupun setiap negara dia ada agama dan kepercayaan mereka sendiri. Yang ini adalah Mesir Purba. Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak Tuhan. Dia ada Tuhan bulan, dia ada Tuhan matahari, Tuhan ibu dan sungai. Selain itu, dia ada Tuhan langit, Tuhan angin. Inilah yang cikgu jumpa. Ini Tuhan matahari. Selain daripada itu juga, kepercayaan mereka dia katakan, upacara keagamaan seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh akan diuruskan oleh institusi agama. Maksudnya ni adalah dia punya spiritual dia lah yang mana roh-roh itu kan dia kena korbankan binatang untuk diberikan lah kan. Selain daripada itu, kalau tengok gambar ini adalah kepercayaan mereka. Ini yang cikgu jumpa ni dia kata ini selepas kematian, kematian seseorang itu, mereka akan dihisap lah, akan ditentukan sama ada untuk masuk ke syurga ataupun neraka. Ni pun sama jugalah. Yang ini dihisap juga selepas kematian. Ada macam-macam dia punya kepercayaan. Tapi ini berlaku untuk Mesir Purba. Selain pada itu, selepas adanya agama kan, maka selepas ada agama, kemudian masyarakat telah bertambah, pertumbuhan semakin pesat, maka banyak tempat-tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Ini temple.
temple di Mesopotamia kalau tak salah cikgu, antara Mesopotamia ataupun tamadun Mesir. Okey, terbanyak temple ni masih wujud lagi hingga kini dan boleh dijadikan tempat pelancongan. Okey, agama. Okey, pusat agama pada waktu itu. Okey, ini zigurat. Zigurat pun masih ada. Ini ilustrasi lah cikgu ambil di mana agama ini waktu ni ada agama Hindu. Agama Hindu. Okey, mereka pergi untuk membuat upacara keagamaan. Okey, ini pun sama juga, ini kuil juga, ni di tamadun Indus. Okey. Ini di tamadun Cina. Okey, ni tamadun Cina. Ini di zigurat ni di Mesopotamia. Ini di Mesir. Okay, selain pada itu, di Mesir juga, kepercayaan mereka ialah dia percaya bahawa mereka ada kehidupan selepas kematian. Okey, oleh itu masyarakat tadi, mayat tadi akan dia perlu disimpan dan dijaga dengan teliti. Okey, selain pada itu makam mayat juga mesti dipenuhi dengan peralatan serta keperluan kehidupan selepas mati. So dia akan letaklah barang-barang apa panggil untuk kegunaan dia, kehidupan dia pada selepas kematian. Ya, ciri-ciri terakhir yang kita akan pelajari hari ini adalah kesenian dan kesusastraan. Okey, di mana kita ada tadi kan di Mesir kan, kalau kita tengok carta organisasi tadi kita ada tokoh-tokoh lah kan, yang boleh melahirkan sastra-sastra. Kita ada artisan-artisan yang boleh membuat seni bina yang menggagumkan. Kita ada gaya dan teknik yang boleh digunakan oleh artis, di mana setiap gaya itu akan ditunjukkan di dalam tamadun mereka ataupun kita kata kerajaan mereka, negara mereka tadi yang berbeza-beza. Okey. Kalau contoh di sini cikgu ada satu sastra yang dihasilkan oleh Epic Gilgamesh. Okey, di mana ia adalah kesusastraan, pesuratan yang tertua lah yang berkaitan dengan falsafah dan juga cara hidup orang-orang Mesopotamia. Okey, seni bina. Okey, masyarakat boleh buat apa? Tembikar. Ni masyarakat Yunani. Selain dia buat tembikar, dia boleh buat ukiran-ukiran. Ni seni ukir lah kita katakan di tembikar ini. Okay, ni kita ada tembikar masyarakat tamadun Mesopotamia. Sama juga dia boleh mengukir di sini. Tengok seni bina tembikarnya yang berbeza. So cikgu kata tadi, seni bina ataupun orang kata apa sastra yang diciptakan itu ia akan berbeza daripada setiap tamadun ataupun setiap negara. Ia melambangkanlah inovasi pada negara tersebut. Okey, kita juga artisan tadi juga menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan. Okey, ada buat patung Tuhan dan dewa, ada buat patung pahlawan mereka, negara mereka, tamadun mereka, dan ada yang buat patung berbentuk dia punya pemerintah. Okey. Kalau kita lihat dia katakan apabila penggunaan tembaga semakin meluas, patung-patung dicipta menggunakan tembaga. Tapi sebelum penggunaan tembaga itu mereka menggunakan tanah-tanah liat. Okey, yang untuk membina dia punya patung. Okey, ini contoh patung Discobolus, iaitu patung ahli sukan Olympian yang melempar cakera. Kita ada Dewa Zeus di Olympia, yang ini dibuat daripada emas. Okey, patung besar yang dibuat pada emas. Dan kita ada yang terakhir, ini dibuat daripada tanah. Okey, tanah liat juga. Kita ada patung daripada pemerintah, patung Raja Gudia. Kita lihat kepada rumusan yang kita pelajari daripada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia ini. Kita dapat katakan bahawa pencapaian tamadun awal dunia ini berlaku dengan sangat hebat pada semua bidang kehidupan mereka.
Okay, kita boleh lihat di tamadun Rom, kita boleh lihat tamadun Yunani, kita boleh lihat tamadun Mesir Purba, okay, Mesopotamia, okay, di mana setiap tamadun itu mencapai pencapaian yang berbeza di dalam negara mereka. Okay, ini menunjukkan mereka boleh membuat kemajuan yang sangat hebat. Kemudian dengan ada tamadun tadilah, dengan ada pencapaian yang tertinggi tadilah, okay, dia dijadikan asas kepada manusia sehingga negara mereka digelarkan sebagai sebuah tamadun yang hebat. Masyarakat yang mempunyai tamadun yang hebat. Kerana apa? Mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi. Kemajuan pemikiran manusia juga, okay, masyarakat pada waktu itu juga menyumbang kepada hasil cipta idea dan membina tamadun yang lebih hebat, lebih tinggi, okay, dan dikenali di seantero dunia di atas kehebatan tamadun mereka. Okay, tamadun awal dunia juga menjadi pencetus inovasi kepada masyarakat pada hari ini dengan adanya bangunan yang tinggi-tinggi, dengan adanya ciptaan bangunan yang istimewa, okay, menjadi idea kepada kita untuk membuat bangunan yang istimewa di negara masing-masing. Contohnya kita ada di Kuala Lumpur, kita ada KL Tower, kita ada KLCC kan. Okay, di negara China kita ada juga bangunan pencakar langit. Di Dubai, okay, di Arab kita ada bangunan pencakar langit. Okay, kemudian kita lihat seni bina di setiap negara sekarang berbeza. Kenapa berbeza? Sebab kita ada pereka ataupun designer yang berbeza, mempunyai ciptaan idea mereka yang berbeza. Okay, sebab itu kita kata dengan kewujudan tamadun pada zaman dahulu, ia menjadikan kita sekarang ini lebih, lebih baik dan kita jadikan mereka sebagai rujukan. Okay, dulu ada sistem saliran. Okay, sistem pengairan sekarang pun ada. Kita ada empangan, kita ada terusan Wan Mat Saman. Okay, benda-benda itu sangat penting kepada tempat-tempat ataupun kawasan yang melakukan aktiviti pertanian. Okay, kincir air di Melaka masih ada lagi. Okay, di Melaka Cruise kan, Sungai Melaka. Okay, tapi tak digunakan lah. Hanya jadi kita kata sebagai kita buat tempat bersejarah lah kat situ kerana kincir air pun wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Okay, cikgu rasa sampai di sini sahaja penerangan cikgu tentang subtopik 4.3 iaitu 4 ciri yang terakhir ini. Cikgu harap anak-anak murid boleh ingat 9 ciri-ciri tamadun awal dunia ini. Okay? Kerana ia adalah pencetus kepada negara ataupun kerajaan pada zaman dulu sehingga ia digelar sebagai sebuah tamadun yang hebat. Okay, dengan adanya inovasi ini menjadikan mereka terkenal dan kebanyakan seni bina mereka, monumen mereka masih lagi ada kekal sehingga kini dan dijadikan sebagai tempat pelancongan yang boleh dilawati oleh kita ataupun pengunjung untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan kita boleh melihat kehebatan seni bina pada zaman dahulu. Okay, jangan lupa anak-anak cikgu untuk subscribe, like dan share video cikgu ini. Okay, dan teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Jangan lupa untuk saksikan video yang seterusnya selepas ini. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.